Okey. Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hashtag Tanya Je Thursday adalah untuk giliran saya pula memperjelaskan bahagian kedua penstrukturan pinjaman perumahan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang sedia maklum, kami boleh menstruktur 10 bank penstrukturan pinjaman, iaitu di antaranya Public Bank, Bank Islam, M-Bank, RHB, CIMB Bank, BSN, Affin Bank, Alliance Bank, Hong Leong Bank dan juga Bank Muamalat. Tetapi waktu yang sama, kami juga boleh menghantar cadangan kepada bank-bank yang lain, ya, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk meringankan beban bayaran bulanan perumahan. Okey, selalunya kami akan menstruktur bayaran bulanan mengikut bila tarikh loan tu diambil. Kebanyakannya yang berkaitan dengan perumahan, dia melibatkan umur, ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita cakap pasal perumahan, dia melibatkan umur, itu nombor satu, ya. Itu bergantung pada umur customer. Selalunya apa yang AKPK akan membantu tuan-tuan dan puan-puan ialah kita akan kurangkan bayaran bulanan dan kita akan tarik pinjaman sampai umur tuan-tuan 70 tahun, ya, ataupun tidak lebih pada 35 tahun lah, ya. Okey, selalunya kami akan bekerjasama dengan pihak bank dan kita akan bagi tahu pihak bank untuk meringankan beban tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, saya bagi sebagai contoh, ya, ada customer AKPK, dia pinjaman dengan pihak bank tinggal 129,000 sebagai contoh, ya. Okey. So customer tidak dapat membuat bayaran disebabkan masalah keuangan, ya. Masalah keuangan. So akaun tu berlaku tunggakan kepada pihak bank melebihi 3 bulan. So apa yang kami dapat membantu pelanggan ini ialah kita kurangkan bayaran bulanan dia. Contoh, sebagai contoh, bila 3 bulan ataupun melebihi 3 bulan tidak membuat bayaran, installment asal telah melambung naik, sebagai contoh katalah RM1,200, ya. Dan kemudian bila berlaku tidak membuat bayaran melebihi 3 bulan, kan, interest telah naik daripada asal, ya. So apa yang kami akan bantu, kami akan mengurangkan bayaran bulanan dan kami akan mencadangkan interest yang rendah untuk pelanggan tersebut, ya. Dan akhirnya pelanggan sangat happy dengan proposal kami kepada pihak bank. Daripada installment RM1,200, saya boleh mencadangkan kepada bank mengurangkan bayaran bulanan kepada RM760. So beza dalam RM400-RM500, tuan-tuan. Bagi saya, kalau dapat mengurangkan RM400-RM500, itu sangat besar amount dia kepada pelanggan tersebut, dan pelanggan sangat happy dengan cadangan kaunselor yang ada di AKPK. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga menghubungi cawangan kami ataupun khidmat pelanggan kami untuk bertanyakan lebih lanjut tentang macam mana nak menstruktur pinjaman perumahan, ya. Tuan-tuan jangan rasa segan dan silu, ya. Sebab apa, tuan-tuan? Walaupun keadaan pinjaman perumahan tuan-tuan waktu sekarang payment sangat cantik, tetapi tidak bermakna tuan-tuan tidak boleh mengambil tidak boleh endah tak endah tentang masalah yang akan tuan-tuan dan puan-puan akan hadapi pada masa hadapan. Sebagai contoh, katalah hari ini bayaran saya kepada pihak bank sangat cantik, tetapi waktu yang sama saya sebagai customer ingin tahu apa yang akan berlaku sekiranya saya tidak dapat membayar pinjaman perumahan saya. Inilah ilmu yang sangat penting kepada tuan-tuan dan puan untuk tahu apa yang AKPK boleh bantu. Setidak-tidaknya, bila tuan-tuan menghadapi masalah, tuan-tuan tahu apakah solution yang tuan-tuan harus buat. Ya? Jangan tunggu sampai puan-puan tidak bayar sampai 2 bulan, 3 bulan, ya. Jangan tunggu sampai begitu. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan harus ingat, bila kita cakap berkenaan dengan perumahan, dia melibatkan default rate. Minta izin ya tuan-tuan, ya, saya cakap bahasa Inggeris. Default rate.
Default rate ni berlaku bila ia berkaitan dengan pinjaman konvensional, ya. Bila kita harus elakkan default rate ni, ya. Sewaktu puan-puan menandatangani pinjaman perumahan, tuan-tuan dan puan-puan, saya cadangkan better, seelok-eloknya tanya kepada pegawai bank, saya punya default rate ni kalau berlaku tunggakan pinjaman berapa bulan, bilakah default rate akan dikenakan ke atas akaun saya. Itu harus tuan-tuan dan puan-puan tanya, ya, untuk kita, untuk mengelakkanlah akaun kita daripada kena default rate. Tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Sekiranya berlaku keadaan sedemikian, kami di AKPK dan juga kaunselor-kaunselor di AKPK akan membantu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jangan risau perkara tersebut. Pintu kami sentiasa terbuka, ya. Tuan-tuan nak bertanyakan pasal perumahan, kami sedia membantu. Selain perumahan pun kami membantu juga, ya. Okey. Saya ada soalan daripada pertanyaan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, sila nyatakan di dalam web FB Live ini dan saya akan membantu tuan-tuan untuk menjawab soalan tersebut, ya. Okey, tuan-tuan boleh tanya apa sahaja kepada saya. Ya, tak kisah tuan-tuan nak tanya berkenaan perumahan, kereta, ya, credit card, personal loan, dan microcredit dan sebagainya. Tetapi saya sedia membantu, ya. Tapi fokus kita hari ini ialah penstrukturan pinjaman perumahan. Okey? Alright. Okey, saya ada pertanyaan daripada customer yang prihatin, ya. Dia kata pertanyaan tersebut berbunyi, AKPK tidak pernah melantik mana-mana ejen pihak ketiga mewakili AKPK. Perkhidmatan kami adalah percuma untuk semua individu. Itu adalah statement daripada kami. Tetapi waktu yang sama, ada customer bertanyakan kepada saya, mereka mendapat panggilan daripada pihak ketiga yang mengatakan bahawa mereka membuat panggilan daripada AKPK, ya, dan menggunakan akaun tertentu. So saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan terpedaya dengan kenyataan tersebut, dan kami perkhidmatan AKPK adalah percuma, ya, percuma, dan jangan risau. Okey, tuan-tuan, just datang kepada kami, pejabat kami, ataupun telefon di khidmat pelanggan kami 0326167766, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari website kami, iaitu www.akpk.org.my, ya. Okey, tuan-tuan, berkaitan dengan perumahan, saya sedar ada perumahan yang kata single account, maksudnya nama individu. Ada perumahan yang joint account pun ada juga. Ada perumahan yang customer ada ialah co-borrower kepada rumah tersebut. Kami sedia membantu. Tak kisahlah status akaun perumahan tuan-tuan dan puan-puan, individu, joint account ataupun co-borrower. Yang penting kami boleh membantu tuan-tuan untuk meringankan beban tuan-tuan dan juga membuatkan hidup tuan-tuan gembira di samping keluarga tercinta, ya. Okey, tuan-tuan boleh bagi feedback kepada saya, tanya sahaja apa-apa soalan. Saya sedia menjawab dan saya akan cuba menjawab sebaik mungkin pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, alright. Saya nak mengkongsi maklumat dengan tuan-tuan. Jikalau tuan-tuan datang kepada pejabat kami di seluruh negara, ya, tuan-tuan boleh mendapatkan, okey, buku yang comel, yang cantik ni, ya. Kami namakan DMP Kids, ya. DMP Kids ni adalah, apa maksud DMP Kids? DMP Kids ni bermaksud Debt Management Program Kids. Buku ni sangat bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana untuk sebagai panduan kepada kita untuk menstruktur bayaran bulanan, ya. Okey, kalau puan nak dapatkan, boleh dapatkan di pejabat kami. Murah saja, harga dia RM5, ya, satu buku. Tuan-tuan boleh beli untuk keluarga, untuk saudara mara, untuk rakan-rakan di pejabat dan juga sesiapa sahaja yang menghadapi masalah penstrukturan sumber perumahan ataupun sebagainya. Kami sedia membantu. Jangan segan tuan-tuan, ya. Kami
memang ingin membantu tuan-tuan untuk menyelesaikan masalah. Okey? Tolong sila hubungi kami di talian 0326167766. Ya? Okey. Tuan-tuan, okey, saya ada pertanyaan. Okey, pertanyaan daripada customer AKPK di luar sana mengatakan, bentuk soalan dia, saya loan dengan adik saya perumahan sebagai penjamin, ya. Saya daftar AKPK, adakah adik saya tidak boleh dapat loan juga dengan bank setelah join AKPK? Okey, macam ni. Maksudnya ia ni penjamin. Penjamin kerana dia penjamin. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau dia macam ni tuan-tuan. Adik tuan-tuan boleh membuat pinjaman, ya, boleh membuat pinjaman sebab adik tuan-tuan, adik customer ni dia adalah sebagai penjamin sahaja, ya. So dalam security report, dalam security report hanya nampak nama customer tu sahaja, ya, maksudnya individu, ya. Okey, alright. So apa-apa pun tuan-tuan boleh dapat khidmat nasihat dengan kaunselor kami, dapatkan khidmat nasihat. So dengan syarat, insya-Allah kami akan membantu, ya, insya-Allah. Okey, ada pertanyaan berkenaan dengan perstrukturan pinjaman perumahan tuan-tuan? Okey. Alright, ada satu pertanyaan daripada Encik Daniel Abdul. Okey. Pertanyaan berbunyi begini. Berapa interest rate untuk installment DMP Encik? Berapa interest rate untuk installment DMP Encik, ya? Ini installment, ya, installment. Okey, soalan ni terlalu general. Saya tak pasti customer ni bertanyakan interest rate untuk rumah ataupun untuk credit card, personal loan ataupun hire purchase. Tapi saya jawab saya general. Bila tuan-tuan hadir ke pejabat AKPK dan jumpa dengan kaunselor kami di seluruh Malaysia, kami akan mencadangkan kepada bank interest rate yang lebih rendah daripada sekarang yang puan hadapi, ya. Sebab apa? Kami faham tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah keuangan, ya. Kami akan cadangkan kepada bank untuk rendahkan interest rate tersebut, ya. Begitu juga dengan perumahan, perstrukturan pinjaman perumahan, ya. Untuk tuan-tuan mendapatkan maklumat lebih lanjut, saya harap tuan-tuan dapat hadir ke pejabat kami dan kami akan membantu tuan-tuan dengan lebih detail lagi, ya. Okey. Alright, tuan-tuan, hari ini hashtag Tanya Je Thursday kami terbuka, boleh tanyakan apa saja soalan berkenaan dengan perstrukturan perumahan pinjaman. Okey, ada soalan daripada Ila Adila Shah berbunyi begini. Nak tanya, suami baru kena buang kerja dapat VSS, boleh ke suami mohon AKPK sebab sekarang ada loan, personal loan, credit card dan semua total RM50,000. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kami boleh bantu dalam situasi sekarang. Tambah pula suami baru sahaja diberhentikan kerja. Jangan takut, hadir ke pejabat kami, ya, kami akan bantu. Walaupun bila dah hilang pekerjaan dan tak ada pendapatan, kami masih boleh bantu. Kami ada satu plan untuk suami Cik Ila Adila Shah. Ada special program untuk suami ni, di mana kita akan propose pada bank plan yang menarik untuk suami. Tapi saya harap tuan-tuan dapat hadir ke pejabat kami. Kaunselor kami di seluruh Malaysia akan menerangkan apakah skim yang bersesuaian dengan suami puan, ya. Okey? Alright. Okey, saya ada pertanyaan daripada customer berbunyi begini. Macam mana AKPK bantu struktur pinjaman perumahan? Okey, soalannya, sebulan saya bayar RM1,000, lepas join AKPK boleh turun. Okey, bila mengatakan tentang penstrukturan pinjaman perumahan, dia ada berbagai bentuk, boleh katakan case to case basis lah, ya. Okey, dia bentuk macam ni. Bila kami struktur pinjaman perumahan, paling utama kami kena tengok umur customer tersebut, ya. Sebab
macam saya katakan tadi di awal rancangan, kami akan structure pinjaman perumahan sampai umur tuan-tuan maksimum 70 tahun. Okey, pengurangan bayaran bergantung kepada umur tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau tuan-tuan datang awal kepada kami untuk menstruktur perumahan, so pinjaman perumahan tu kami akan dapat kurangkan, ya, daripada asal. Contohnya, katalah bayaran 1,000, puan-puan datang kepada AKPK untuk struktur perumahan kepada AKPK, kemungkinan kita boleh struktur pinjaman tersebut kurang, boleh jadi 700 ataupun 600. Apa pun bergantung kepada keadaan akaun perumahan tersebut, ya. Nak dapatkan maklumat lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari website kami www.akpk.org.my ataupun telefon khidmat pelanggan kami 0326167766 untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, ataupun datang ke pejabat kami di seluruh Malaysia, ya. Okey, alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bertanya kepada saya, apakah kelebihan masuk AKPK ni? Ya, saya ada customer bertanyakan kepada saya, banyak mendengar banyak keburukan daripada orang-orang ketiga berkenaan dengan jangan masuk AKPK nanti bila masuk AKPK tak boleh buat pinjaman, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah statement yang salah, ya. Tujuan AKPK adalah untuk membantu tuan-tuan keluar daripada masalah hutang, ya, dan menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan. Apabila tuan-tuan dan puan-puan telah selesai keseluruhan pembayaran hutang, tuan-tuan boleh apply pinjaman seperti biasa, ya. Apa yang penting, tuan-tuan perlu mendapat maklumat yang tepat, ya, dan datang ke pejabat kami. Kami akan terangkan segala-galanya. Kaunselor kami, kaunselor yang bertauliah, ya tuan-tuan dan puan-puan, hadir ke pejabat kami. Okey. Kemudian ada yang bertanyakan, benarkah selepas join AKPK dapat buat loan? Macam saya katakan tadi, memang setelah selesai membayar semua hutang tuan-tuan puan-puan, kemudian tuan-tuan boleh membuat pinjaman loan, tetapi tuan-tuan masih tertakluk kepada syarat-syarat dan requirement daripada pihak bank, ya. Kemudian adakah AKPK ini, kemudian ada persoalan, ya, adakah AKPK ini adakah AKPK ini adalah sah dari segi undang-undang? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tuan-tuan dan puan, AKPK kami adalah di bawah bank negara, ya. Bila tuan-tuan dengar saja bank negara, puan-puan dah boleh yakin kepada perkhidmatan kami, ya. Tuan-tuan jangan risau, ya. Maklumat tuan-tuan kami pelihara sebaik mungkin, ya. Bila tuan-tuan dan puan-puan masuk ke AKPK program kami tidak akan memberitahu sesiapa saja. Maksudnya maklumat tuan, walaupun majikan tuan-tuan pun takkan tahu yang tuan-tuan dah masuk AKPK. Hanya tuan-tuan dan puan-puan saja yang tahu, dan kat pihak kami. Itu saja. Tuan-tuan jangan risau, ya. Okey? Alright. Okey tuan-tuan, macam mana tuan-tuan boleh nak register ke dalam AKPK website, nak tahu lebih lanjut, kan? Tuan-tuan boleh melayari website kami http bit.ly/registerdmp. Tuan-tuan boleh pergi ke sana lah, ya. Sila layari tertera di bawah skrin tersebut. Tuan-tuan boleh dapat maklumat lebih lanjut berkenaan dengan perkhidmatan kami, ya. Okey, tuan-tuan, macam saya katakan tadi, AKPK boleh menstruktur 10 penstrukturan pinjaman perumahan untuk 10 bank yang tadi saya sebutkan. Saya ulang lagi sekali, 10 bank tersebut adalah Public Bank, Bank Islam, M-Bank, RHB, CIMB Bank, BSN, Affin Bank, Hong Leong Bank, Bank Muamalat dan juga Alliance Bank, ya. 10 bank saya sebutkan tadi kami boleh structure. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak bermakna bank yang tidak saya sebutkan tadi kami tak boleh structure. Kami masih boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan menghantar cadangan kepada bank-bank lain yang tidak saya nyatakan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau.
kami akan membantu tuan-tuan sebaik mungkin, ya. Okey, untuk meringankan beban tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang penting, tuan-tuan dan puan-puan perlu datang, hadir ke pejabat kami untuk mendapatkan nasihat dan maklumat dengan lebih lanjut, tepat dan padat. Okey? Okey tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya? Boleh tanya. Ya, saya sedia menjawab. Okey, ada soalan lagi daripada customer yang bernama Daniel Abdullah, berbunyi, saya nak tahu betulkah selepas masuk dan selesai bayar installment debt management program akan ditag oleh bank dan susah untuk mendapat pembiayaan dari AKPK. Adakah bank akan ditag di SECRIS ataupun SETOS? Okey. Dia macam ni tuan-tuan. Saya cuba menjawab persoalan Encik Daniel Abdul. Dia macam ni. Sekarang anda kata tuan-tuan dan puan-puan belum masuk program AKPK, so dalam SECRIS report tidak ada nama AKPK, ya. Tetapi bila tuan-tuan telah masuk ke dalam program kami, ya, pihak bank akan melaporkan kepada pihak bank negara bahawa tuan-tuan ada dalam program kami, di dalam program kami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan harus faham, puan-puan, dalam SECRIS report, program kami 10 tahun untuk personal loan, credit card, ya, microcredit 10 tahun. So, kalau kata 10 tahun, hanya nama AKPK ada dalam SECRIS report untuk 10 tahun sahaja. Ya? Tetapi, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat menyelesaikan hutang lebih awal, so, nama AKPK hanya ada dalam tu kurang daripada 10 tahun. Setelah tuan-tuan dan puan-puan selesai membayar semua hutang, okey, nama AKPK akan dikeluarkan daripada laporan SECRIS report. Ya, tuan-tuan tak perlu risau. Setelah tersebut, okey, tuan-tuan boleh membuat pinjaman yang baru kepada pihak bank, ya. Tetapi tuan-tuan harus faham, tuan-tuan harus mengikut prosedur yang telah pihak bank tetapkan. Jangan risau, ya. Okey? Alright. Lagi ada soalan lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Saya akan cuba membantu menjawab soalan dengan sebaik mungkin. Okey, tuan-tuan, saya nak bagi tahu AKPK bukan sekadar boleh menstruktur pinjaman perumahan, tetapi juga kami ada menyediakan perkhidmatan financial education, iaitu pendidikan keuangan. Ya, saya nak selitkan sedikit pasal pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan tuan-tuan boleh dapatkan di semua pejabat kami, ya, di seluruh negara, ataupun boleh melayari website kami, ataupun boleh menelefon di khidmat pelanggan kami untuk dapatkan macam mana boleh kami dapatkan perkhidmatan keuangan, ya, pendidikan keuangan. Kami ada menyediakan beberapa modul untuk pelajar rendah, pelajar sekolah menengah, pelajar universiti yang bekerja, ya, dan juga untuk persaraan pun kami ada modul juga, ya. Tuan-tuan boleh menelefon kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang financial education. Okey, alright. Ada apa persoalan tuan-tuan berkaitan dengan persyaratan pinjam perumahan? Saya sedia menjawab sebaik mungkin pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey. Kami juga menyediakan ceramah. Kami ada membuat ceramah untuk syarikat, untuk badan-badan kerajaan, ya, untuk mewar-warkan perkhidmatan kami, ya. Di samping kami membagi khidmat nasihat, kami juga memberikan tunjuk ajar dari segi aliran tunai, okey, prevention apa, kemudian apakah solution dia, ya. Kami ada semua modul-modul untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting, tuan-tuan menghubungi kami sedia membantu. Jangan takut, jangan segan, ya. Ya, kami sedia membantu tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah maklumat terbaru daripada pihak AKPK. Okey, AKPK ada mengadakan satu program yang bernama Be Your Own Boss yang akan diadakan pada hari Khamis bertarikh 27 hari bulan September 2018. Masa dia 8.30 pagi sehingga 5.30 petang, ya.
registration dah pun bermula. Tuan-tuan boleh melayari website kami, okey, website kami di www.akpk.org.my ataupun boleh telefon di khidmat pelanggan kami di 03-2616-7766 untuk mendapatkan maklumat berkenaan program tersebut. Ataupun tuan-tuan boleh pergi ke Facebook kami, Facebook AKPK, ataupun saya bagi nombor telefon pegawai AKPK yang in charge tentang program tersebut, iaitu tuan-tuan dan puan-puan boleh menelefon. Pertama, Puan Amelia daripada Financial Education, nombor 03-2616-5628, ataupun Puan Nadia bernombor 03-2610-5629. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menelefon pegawai tersebut untuk mendapatkan khidmat lanjut berkenaan program tersebut, ya. Okey. Ataupun tuan-tuan boleh email juga kepada pegawai yang tadi saya sebutkan tadi, email mila@alias.akpk.org.my ataupun wannadiah.alias.akpk.org.my. Ya, tuan-tuan, ini sangat menarik program tersebut. Be your own boss, very interesting. Kalau tuan-tuan nak, puan-puan nak mengenali AKPK dengan lebih lanjut, tolong join program ni dan mengetahui pasal perkhidmatan kami. Okey? Alright. Sangat murah bayaran dikenakan. Okey? Jangan takut dengan berbaloi dengan apa yang kami sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Alright. Okey. Saya kembali kepada tindakan undang-undang. Ada customer bertanyakan pasal tindakan undang-undang yang akan dikenakan kepada pelanggan yang kalau tidak membayar hutang kepada pihak bank. Memang benar, jikalau tuan-tuan dan puan-puan tidak membayar pinjaman bulanan kepada pihak bank akan memulakan tindakan undang-undang. Ya, okey. Pertama, selalunya tindakan undang-undang akan bermula setelah 3 bulan pinjaman tidak dibayar kepada pihak bank. Nombor 1, bank ataupun syarikat akan menghantar peringatan kepada penyelia kredit. Okey, dia akan menelefon tuan-tuan ataupun menghantar notis. Itu adalah prosedur yang mereka akan tetapkan. Yang kemudian, jikalau bayaran tidak dibuat setelah peringatan pertama dilakukan, tindakan saman ataupun pernyataan tuntutan akan berlaku. Ya tuan-tuan. Kemudian baru notis tindakan undang-undang dikeluarkan dan akhir sekali sebutan kes di mahkamah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau, jangan takut, ya. Tolong hadir ke AKPK. Kami sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, walaupun tuan-tuan dah ada saman, dah ada tindakan undang, kami masih boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting tuan-tuan hadir ke pejabat kami secepat mungkin dan kami akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Alright? Okey, tuan-tuan. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak recap sedikit tentang perkhidmatan kami. Perkhidmatan kami adalah percuma, ya, dan perkhidmatan kami tidak dikenakan apa-apa bayaran dan kami tidak pernah melantik mana-mana pihak ketiga, individu ataupun syarikat untuk mewakili perkhidmatan kami. Ya, jikalau puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan menerima panggilan mengatakan, kami boleh menstruktur hutang tuan-tuan, okey, dan akaun kami dengan bank tersebut. So, tetapi tuan-tuan dan puan harus berhati-hati. Di akhir perbincangan tuan-tuan dengan pihak ketiga tersebut ataupun individu tersebut, dia akan minta bayaran sebagai perkhidmatan mereka. Bila tuan-tuan dan puan-puan dapat saja maklumat mengenai bayaran tambahan dikenakan, itu bermaksud mereka adalah pihak ketiga. Ya, jangan percaya pada mereka. Kalau tuan-tuan menghadapi kemusykilan, terus hubungi kami 0326167766. Khidmat pelanggan kami sedia menjawab pertanyaan tuan-tuan dan sedia membantu tuan-tuan. Okey? Alright. Okey.
Tuan-tuan, alright. Setakat ke hari ini, untuk episod ke hari ini, semoga kita berjumpa lagi episod yang akan datang dengan kaunselor yang lain pula, yang lebih fresh, lebih pengalaman untuk berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. #TanyaJe Thursday.